Ini kisah pengalaman saya. Pahit, tetapi saya mahu berkongsi agar anda tidak menjadi mangsa seperti saya. Kesilapan saya yang tidak mengambil tahu cara jual kereta yang sebenar akhirnya menjerumuskan saya dalam satu aktiviti yang saya anggap sindiket kereta sambung bayar dan ditipu oleh pihak kedai menjual kereta terpakai. Februari 2015, saya berhasrat untuk menjual kereta jenis Hyundai Elantra. Jadi saya letak iklan di Mudah dan Kalis.my. Saya dihubungi oleh sebuah syarikat kereta terpakai, Sri Jaya Motor World, yang terletak di Ampang, Kuala Lumpur. Mereka berminat untuk membantu saya menjual kereta berkenaan dan menyuruh saya tinggalkan kereta di premis bagi tujuan jualan. Katanya lagi, Sri Jaya Motor World akan hubungi saya lagi 2 minggu untuk urusan full settlement dan tukar nama pemilik JPJ. Jadi saya pun meninggalkan kereta berkenaan di premis berkenaan. Apa yang saya kesal, saya akui, saya tidak tahu selok-belok penjualan kereta, dan apabila ditunjukkan surat sambung bayar, saya diberitahu surat itu adalah surat penyerahan kereta sebelum nama ditukar. Sebab itu pemilik syarikat berkenaan meminta saya datang semula untuk urusan tukar nama 2 minggu selepas itu. Mac 2015, syarikat berkenaan masih belum menghubungi saya. Jadi saya telah datang ke sana sekali lagi. Alangkah terkejut apabila saya diberitahu kereta itu telah dibuat sambung bayar. Saya terus jumpa owner, dikenali sebagai Datuk T. Apabila saya minta dipulangkan kereta itu kepada saya, Datuk T minta saya bersabar dan datang semula minggu hadapan untuk serahan semula kereta. Tetapi seperti dijangka, kereta berkenaan gagal diserahkan semula, tetapi terus digunakan sebagai sambung bayar kepada pelanggan Sri Jaya Motor World. Mei 2015, saya membuat report polis untuk menyatakan saya ditipu dan memohon pihak polis bantu untuk menuntut kereta saya semula kerana sikap berolak-dalik pemilik kedai berkenaan yang secara jelas memperdaya saya, menyebabkan saya menyerahkan kenderaan berkenaan kepadanya. Julai 2015, rakan saya menasihatkan saya supaya buat report baru dan pastikan ada I.O. yang mengambil perhatian terhadap report saya. Jadi saya buat report baru di Balai Polis Sri Petaling. Dalam masa yang sama, saya kerap berulang pergi ke Sri Jaya Motor World untuk terus menuntut kereta saya dikembalikan. Namun, usaha itu tidak berhasil. Mereka tetap memberi tempoh biarpun saya enggan. Kedudukan saya pada masa ini tersepit kerana saya tidak tahu di manakah kereta saya dan pemilik kedai berkenaan enggan memberitahu siapa individu yang membeli kereta itu melalui sambung bayar. April 2016, saya berpindah rumah daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Jadi semakin sukar untuk saya terus menuntut kereta di premis syarikat Sri Jaya Motor World dan untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada pihak polis. September 2016, setahun berlalu, masih tiada I.O. yang menghubungi saya. Jadi saya follow up dengan menelefon balai polis dan pihak polis menyuruh saya menelefon bahagian komersial IPD Wangsa Maju. Walau bagaimanapun pihak polis menyalahkan saya sebab tak follow up dengan pihak polis. Jadi selepas itu saya sentiasa menelefon polis sekurang-kurangnya sekali sebulan. Namun tiada perkembangan yang saya terima. Antara maklumat yang saya dapat ialah beberapa saman polis bersabit dengan kereta berkenaan. Maklumat itu menunjukkan kereta berkenaan berada sekitar Sepang, Selangor. Januari 2017, saya mengadu ke JPJ untuk bantu saya blok road tax kereta berkenaan. Namun pihak JPJ tak benarkan saya berbuat berkenaan. Malah pihak JPJ tidak akan bertindak apa-apa terhadap kereta berkenaan. Kemudian saya mengadu ke KPD NKK. Saya dimaklumkan oleh pegawai KPD NKK tidak ada kuasa untuk membantu saya mendapatkan kereta berkenaan. Pada masa ini saya semakin buntu kerana saya rasa semua agensi terlibat yang saya sangkakan dapat membantu saya memberikan jawapan yang mengecewakan. Mei 2017, Datuk T tidak lagi menjawab panggilan telefon daripada saya. Apabila saya pergi ke ofis Sri Jaya Motor World, dia tidak ada di sana. Apabila ditanya mengenai kereta saya, kaki tangan di situ hanya menjawab tidak tahu dan perlu merujuk sendiri kepada Datuk T. Jun 2017, seperti biasa saya terus menghubungi pihak polis. Kali ini
pihak polis iaitu bukan IO kes maklumkan saya yang syarikat berkenaan akan dihadapkan ke mahkamah pada Julai. Saya diberitahu ia adalah berkaitan kes penipuan jual beli kereta. Apabila saya tanya tentang kereta saya, pihak polis suruh saya bersabar dan tunggu keputusan mahkamah. Julai 2017, saya tak dimaklumkan keputusan mahkamah. IO kes terus berdiam diri. Pada pertengahan Julai, kecoh isu PPIM versus AGR. Apabila saya mengikuti kes itu, saya mula faham kereta saya tak akan dapat kembali dengan bantuan pihak polis. Pada masa ini, saya sedar sebenarnya saya hanya membuang masa membuat laporan polis, mengadu kepada KPDNKK, JPJ mengenai penipuan yang dibuat oleh syarikat jual beli kereta berkenaan. Saya tertanya, adakah terdapat kelumpungan pada undang-undang hingga menyebabkan syarikat kereta seumpama ini wujud dengan bebas? Saya juga tertanya, adakah ada lagi mangsa seperti saya? Tak mustahil. Bermula dengan itu, saya mula agresif mencari maklumat yang diperlukan untuk menjejaki sendiri kereta saya. Selain itu, saya menghubungi pihak bank dan pihak bank bersetuju untuk keluarkan RO dalam usaha membantu menarik kereta berkenaan, walaupun tunggakan kereta berkenaan belum melebihi 3 bulan. Saya sudah menghantar surat rasmi dengan lampiran report polis. Oktober 2017, saya buat report kepada PPIM. Tiada maklum balas menelefon saya. Mungkin kes saya tidak glamour untuk mereka beri perhatian. Mungkin mereka merasakan kes saya terlalu kecil untuk diberi perhatian. November 2017, bekas kerani Srijaya Motor World menghantar WhatsApp nombor telefon pembeli yang membeli kereta saya secara sambung bayar. Jadi saya terus menyerahkan info berkenaan kepada pihak polis dengan harapan pihak polis boleh bertindak sebagai orang tengah membantu saya mendapatkan semula kereta berkenaan. Saya juga meminta beberapa kenalan tarik kereta pula untuk menjejaki kereta saya. Disember 2017, saya sendiri pergi ke premis Srijaya Motor World. Malang sekali, premis berkenaan telah pun dirobohkan. Saya tidak tahu bagaimana lagi untuk berhubung dengan syarikat berkenaan. Mac 2018, buat pertama kali sejak Julai 2015, iaitu selepas 3 tahun saya dihubungi sendiri oleh IO polis. Katanya beliau adalah IO yang mengambil alih kes saya. Jadi saya menyerahkan lagi sekali semua info yang saya ada, termasuk maklumat premis Srijaya Motor World, nama owner, senarai saman dan nama orang yang memandu kereta saya. 3 tahun saya menunggu. 2 April 2018, saya ke IPD Wangsa Maju untuk berjumpa IO kes saya. Selepas sejam berada di ofis, IO masih gagal menunjukkan fail kes saya. Kemudian bos bahagian komersial bersama IO kes berjumpa saya dan menerangkan tentang kes kereta saya yang berkait dengan banyak report lain. Saya cuma diberitahu bahawa premis berkenaan telah diserbu pada Julai 2017 dan sebanyak 30 kereta telah pun dirampas berbanding sejumlah 160 kereta mangsa lain yang ditipu oleh syarikat yang sama. Namun kereta saya tidak dijumpai. Apabila ditanya kenapa saya tidak diberitahu tentang serbuan berkenaan sebelum ini, pihak polis cuma maklumkan yang mereka hanya buat sidang media dan berita berkenaan hanya keluar di berita harian. Pihak polis juga memberitahu kes dah settle sebab pihak polis tidak ada kuasa untuk mencari baki kereta yang masih belum dijumpai. Walau bagaimanapun, IO berkenaan meyakinkan saya dia sendiri akan bantu saya mencari kereta berkenaan. Kemudian saya pergi ke HQ Bank di Bangsar. Saya dapati tidak ada tindakan tarik kereta atau RO dari pihak bank sejak saya membuat permohonan pada tahun lepas. Jadi saya menggesa lagi sekali supaya pihak bank bantu saya. 10 April 2018, saya menerima surat saman menyatakan tunggakan bank selama 6 bulan. Apabila saya menelefon bank, mereka menyuruh saya bayar tunggakan 6 bulan dan saman berkenaan ditarik balik. Jadi, saya bayar tunggakan 6 bulan berkenaan sebanyak RM6,000. Dengan syarat RO untuk kereta berkenaan tidak akan dihentikan. 19 April 2018,
Saya menelefon sendiri orang yang sedang memandu kereta saya berdasarkan nombor yang diberi oleh bekas kerani Sriwijaya Motor World. Saya gelarkan dia sebagai Mr. K. Dia mengaku dia membeli secara sambung bayar daripada Sriwijaya Motor World. Tetapi dia memberitahu juga kereta saya telah dijual olehnya kepada rakannya juga secara sambung bayar. Tapi saya tidak pasti lokasi beliau. Berdasarkan saman terbaru, ada tertulis alamat Lim Kok Weng University, Cyberjaya. Mr. K mendakwa dia juga teraniaya. Down payment yang diberikan kepada Sriwijaya Motor World adalah sebanyak RM15,000. Jadi, katanya, untuk saya menebus kereta saya perlu bayar amount itu kepada Mr. K. Dan Mr. K akan membantu saya mendapatkan semula kereta saya. Saya bersetuju, tapi Mr. K masih melengahkan perjumpaan saya dengan pembeli baru. Dalam masa yang sama, saya memohon pihak IO, pihak polis, pihak bank dan juga kenalan tarik kereta yang saya kenal melalui rakan yang membantu. Namun, kereta saya dikatakan tidak jumpai di sekitar Cyberjaya. Tambahan, IO kata dia baru nak hubungi Mr. K. Walaupun saya dah bagi nombor berkenaan sejak November 2017. Sejak itu, saya mula sedar polis tidak membantu saya mengesan kereta berkenaan. Saya terus mengharapkan pihak bank dan kenalan tarik kereta untuk mengesan dan menarik semula kereta saya. 23 April 2018, satu lagi report polis saya buat di Balai Polis Seberang Jaya. Ini untuk kebenaran pihak ketiga menarik kereta saya jika dijumpai di KL. 25 April 2018, saya terjumpa maklumat lengkap Mr. K melalui website Lim Kok Weng University. Mr. K adalah seorang owner restoran di Cyberjaya. Saya berikan maklumat ini kepada pihak bank. Pihak bank kata esok dia akan buat RO. Jadi saya tertanya-tanya, kenapa esok baru nak buat RO? Sejak itu saya baru sedar pihak bank juga tak membantu saya mengesan kereta saya sejak dulu lagi. 29 April 2018, salah seorang kenalan tarik kereta yang bantu saya suruh saya buat report baru di Balai Polis Ampang Jaya. Tujuannya bagi memudahkan beliau tarik kereta dengan backup IO yang dia mudah berhubung. Malangnya baru saya tahu beliau ialah kenalan tarik kereta yang tidak bertauliah sebab tiada permit. Pihak polis tidak benarkan saya buat report kebenaran pihak ketiga untuk menarik kereta berkenaan. Sejak itu saya rasa semua pihak, polis, geng tarik kereta, bank, PPIM, JPJ, KPDNKK tidak boleh bantu saya mengesan dan menarik kereta berkenaan. Saya mula putus harapan. 3 Mei 2018, selepas didesak berkali-kali, barulah Mr. K bersetuju untuk berjumpa saya. Saya terpaksa menyerahkan wang yang diminta iaitu sebanyak RM15,000 untuk mendapatkan semula kereta saya. Dan beliau bantu untuk menyerahkan kereta saya di Cyberjaya. Saya harap cerita ini jadi pengajaran kepada semua. Ambil tahu urusan jual beli kereta yang betul. Katakan tidak pada sambung bayar.